Hai, saya Neil Fu, host kepada NCT Tech Talk, merangkap Chief Strategist of NCT Group of Company. Selamat kembali ke program wawancara ini, sempena Majlis Upacara Pecah Tanah NCT Smart Industrial Park, NSIP. Kami berbangga menjemput seorang tokoh pemimpin yang hebat dari Kerajaan Selangor sebagai tetamu kehormat untuk wawancara kali ini. Dengan segala hormatnya mempersilakan Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Shari. Datuk Seri, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera. Terima kasih. Terlebih dahulu pihak kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa untuk menerima wawancara NCT Tech Talk sempena Majlis Upacara Pecah Tanah NSIP. Datuk Seri, tentang Idris ni memang hebat kan. Idris yang baru dilancarkan oleh Datuk Seri pada 15 Mac 2023 yang lepas. Idris nama penuh dia, kalau dari segi Inggeris panggil Integrated Development Region in South Selangor, atau bahasa Malaysia panggil Pembangunan Serantau Bersepadu Selatan Selangor. Datuk Seri, apakah pencetus Datuk Seri untuk memilih Idris dan apakah kebaikan yang dijangka akan dinikmati oleh rakyat? Okey, kalau saya boleh cerita sedikit sejarah bahawa Idris bermula dengan idea awal sejak daripada 2018. Sebaik saya jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Kerana di situ kita berdepan dengan dilema. Dilemanya ialah 70 to 80% dalam lokaliti-lokaliti di seluruh Selangor adalah kawasan yang sudah sedia terbina. Ia bukan greenfield, itu adalah brownfield. Justru apa yang kita lakukan pada ketika itu ialah kita terpaksa membuat apa yang kita panggil clusterisasi of economy ataupun gugusan ekonomi dengan melihat every locality. Kita ada 9 daerah, kita ada 12 pihak berkuasa tempatan. Dua daripadanya adalah pada ketika itu bandaraya, yang lain majlis perbandaran dan majlis daerah. Dan kita kena dapatkan data, maklumat berkenaan dengan aktiviti manusia di sana termasuk aktiviti ekonomi. So di situlah lahir kita punya 10 kluster ekonomi yang berdasarkan kepada kegiatan ekonomi sedia ada supaya kita boleh develop dan rancang untuk masa depan Selangor. Jadi Idris ini adalah sebahagian daripada apa yang terkandung dalam apa yang kita panggil rancangan Selangor Pertama. So dalam rancangan Selangor Pertama, salah satu daripada strategi kita adalah Regional Development Area ataupun kawasan pembangunan wilayah yang kita fikirkan sesuai untuk dibangunkan dengan local entity dan local uniqueness yang ada dekat tempat tersebut. USP lah. Jadi itulah yang saya sebut tadi daripada 2018. Dan sebab itu kita ada Idris itu setelah kita faham, dapatkan data, dapatkan maklumat, dapatkan potensial tanah kerajaan, tanah private yang sedia untuk develop. So Idris ini meliputi 40,000 hektar ataupun ekar dekat kawasan sana. Yang dilihat daripada kawasan pembangunan pelabuhan ketiga di Pulau Keri sampailah di kawasan bersempadan dengan Negeri Sembilan yang kita dapat lihat boleh dibangunkan secara keseluruhan sebagai Integrated Development Region yang tersendiri. So di dalamnya akan terangkum pembangunan kawasan pelancongan seperti di kawasan Tanjung Sepat dan di kawasan Sepang, dan di dalamnya juga akan terkandung pelabuhan di Keri Island, dan sudah pasti ada hub pelancongan dan ada hub, ada logistik hub, ada hub logistik, dan sudah pasti ada kawasan pembangunan kawasan perkilangan seperti mana NCT yang menawarkan tempat pekerjaan dan juga pelaburan yang agak atraktif dan menarik. Apatah lagi istilahnya adalah Managed Industrial Park. So apakah kesan baiknya? Kesan baiknya sudah pasti ia akan menjadi satu zoning atau regional yang very vibrant kepada kawasan ekonomi Selangor, dan sebenarnya kita sedang menarik atau mengeluarkan fokus ekonomi yang selalu di tengah Petaling Jaya, Subang, Shah Alam, Gombak, Ampang ke kawasan di luar Selangor yang
belum sepenuhnya didevelop Yang ataupun dikatakan brownfield yang Okey. dah brownfield tapi belum sepenuhnya develop. Okay. Now kita movekan ke sana. Di samping for the north of Selangor, kita ada yang kita panggil sebagai Sabda, Sabak Benam Development Area. Okay. So di tiga tu Sabak Benam north, selatan dia adalah kita ada Idris, dan di tengah kita ada SMG dan a few places. Maknanya kita akan rebakkan development, dan sudah pasti dia akan memberi peluang pekerjaan, dia akan membuka peluang ekonomi, Okay. dan yang ketiga dia akan merancakkan pembangunan ekonomi dan pembangunan di kawasan sekitar selatan dan juga sempadan-sempadan negeri Selangor yang lain. Tadi Datuk Sri kata 40,000 acres. Ya. Dari segi nilai dia berapa? Nilainya mencecah lebih daripada 1 triliun. Oh, Lebih 1 trilion. 1 triliun. Itu estimated yang kita buat. Okay. Very konservatif, tapi kita lihat potensi yang boleh dikembangkan. Okay. Melihat ruang yang boleh dikembangkan. Kita lihat kalau Carey Island tu terjadi, di kawasan situ saja ada berpuluh ekar ataupun ada lokaliti kawasan tanah peladangan yang akan convert daripada pertanian kepada perindustrian. Pertanian kepada industrian saja daripada segi value of land ataupun premium tanah akan naik minimum 2 kali ganda lagi. Okay. So itu saja sudah memberikan satu impact dan lonjakan yang besar kepada ekonomi Selangor. 1 trilion tu memang besar. Kalau saya pun fikir-fikir pun 12 kosong ada kan. Ya. So dia pun banyak sumbangan kepada GDP negeri, Ya. GDP untuk negara. Ya. Okey, selain daripada peluang-peluang ini untuk Idris, apakah cabaran-cabaran ni? Macam mana Datuk Sri mengatasi dalam jangka panjang? Cabarannya dia macam saya sebut tadi is a brownfield. What is mean brownfield? Brownfield that mean kawasan tu sudah ada hak milik punya, milik-milik peribadi, dan ada sebahagiannya telah dibangunkan sebagai kawasan peladangan, sebagai kawasan perumahan, sebagai kawasan pelancongan. Ini memang ada tapi tak tersusun. Sekarang ada sebahagian tanah kosong dan perlu dibangunkan. Jadi bagi kerajaan negeri, kita jadi seperti moderator dan kita hanya jadi pemudah cara kepada semua pihak untuk bangunkan dan bagi kemudahan-kemudahan tertentu dan bagi insentif-insentif tertentu. Sebagaimana kalau insentif untuk industrial park sebagai contoh, insentif untuk theme park sebagai contoh. Dengan penglibatan kerajaan dia lebih mudah kerana kita akan dapat memastikan semua agensi memberikan kerjasama untuk kelulusan perancangan dan sebagainya. So kita akan ada master plan. Dan master plan itu milik kerajaan ataupun yang dicadangkan oleh kerajaan. Kemudian tanah kerajaan yang nak dibangunkan, ada tanah private nak dibangunkan juga, kita masukkan dalam master plan. So easy daripada segi kelulusan, daripada segi tata cara pelaksanaan dan permohonan-permohonan yang perlu mereka laksanakan. Ya. Memang cabaran dari segi pengurusan untuk meluluskan lesen-lesen. Macam saya pribadi, saya pun pernah masuk banyak mesyuarat yang special task force tu. Dia memang lancar dengan baik, dengan solve problem at the same time. Itu yang cabaran boleh diatasi. Tadi dengar Datuk Sri kata yang perkilangan tu. Sebagai lepas COVID ni, saya ingat dalam dunia inflasi, tak cukup barang. So consider as a new industrialization kan. So yang dalam Idris tu, wow, the mega project yang dipanggil NCT Smart Industrial Park, yang panggil NSIP, baru merupakan Managed Industrial Park yang pertama yang diluluskan oleh negeri Selangor. Saya pun buat banyak research dah, not even kat Selangor, mungkin kat Malaysia ni, to be the first. Apakah visi dan harapan Datuk Sri terhadap NSIP dan bagaimana kejayaan NSIP akan menjadi garis panduan kepada MIP masa depan? Selepas COVID-19, kita kena belajar dan kena adapt dengan kesan yang berlaku. Antara isu yang ditimbulkan ketika COVID-19 ialah penempatan pekerja yang tidak sihat. Environment pekerja yang tidak terurus, dan juga kawalan terhadap pekerja-pekerja tempatan dan luar negara yang tidak teratur, dan akhirnya menyebabkan perkilangan tidak dapat beroperasi walaupun
sebenarnya kalau diurus dengan baik ia boleh beroperasi. Ya. Tapi penghilangan ataupun sektor pembuatan yang tidak beroperasi itu kemudian menyebabkan supply chain seluruh dunia terganggu, Ya, ya. termasuk di Malaysia. So, manage industrial park akan menyelesaikan ataupun akan mengurangkan risiko-risiko itu. Ya. Pertama, manage industrial park akan dipastikan bahawa daripada segi ventilasi, daripada segi penstrukturan pekerja, daripada pergerakan machinery dan juga ada smart element ataupun pengurusan kilang yang pintar akan mampu mengurangkan hubungan interaksi manusia dan juga menjadikan kawasan environment itu lebih selamat. Yang kedua, management industrial park juga akan menyediakan centralized labour center di mana di centralized labour house ataupun quarters, dan di situ akan menyediakan untuk perumahan pekerja yang dekat dengan kawasan perkilangan. Ya, ya. Dan in future maknanya mereka tidak akan mengganggu komuniti dengan kawasan komuniti yang akan convert kepada asrama pekerja secara Yang tidak bebas rasmi, kat luar. secara tak rasmi, dan bagi impact Ya. kepada kepada environment dan keadaan sosial kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga juga NCT juga akan mempunyai elemen-elemen terkini seperti aspek green Ya. dan juga ESG. ESG, solar Ya. yang sangat diperlukan menjadi pertimbangan institusi kewangan sekarang pun, Ya. melihat aspek-aspek environment, social and government governance sebagai salah satu daripada kayu ukur dia. Ya. So saya percaya itu akan memberikan kesan yang sangat baik dan mencipta satu model model kepada tempat-tempat lain bagaimana satu industrial park yang resilient terhadap cabaran-cabaran yang pernah kita lalui. Ya. Maknanya kalau kita dah selepas melalui pelbagai masalah seperti COVID, ada kesan ekonomi, kilang tak boleh operasi dan sebagainya, mungkin dalam masa terdekat atau masa yang lama kita akan berdepan lagi. Tapi kalau kita tak berubah ataupun kita tidak beradaptasi dengan apa yang kita hadapi itu, kemungkinan kita tidak akan resilient lagi. Ya. So itulah yang saya rasa bangga dengan manage industrial park ini ataupun smart manage industrial park di bawah NCT ini. Saya harap dia menjadi realiti dan diterima baik oleh investor ataupun pelabur-pelabur dan pekilang-pekilang di Malaysia. Selain daripada tu yang kita ada CLQ kata NSIP, dalam pun ada Industri 4.0 Talent Center. Ya. Talent tu memang penting untuk buatkan sebagai satu manage industrial park. Apa pandangan dengan Datuk Sri dengan talent yang dengan TVET program, dengan universiti yang ala engineering, smart or digital economy? Ya. Ini penting sebab dia dapat bina ekosistemnya sendiri, termasuk memastikan human resource yang mencukupi. Saya bangkitkan di Parlimen bahawa keperluan untuk negara ataupun negeri mempunyai badan pemikir ataupun mempunyai excellence center, di mana dalam excellence center itu mereka boleh menentukan dan tahu apakah keperluan kepada perkilangan ataupun sektor pekerjaan di satu buah negara. Tapi kalau nak tunggu kewujudan tu saya rasa ambil panjang. Tapi bila buat manage industrial park, ada excellence center yang nak ditubuh nanti dengan universiti dan sebagainya, dia akan perlu link dengan semua kilang-kilang yang telah ada dan yang bakal datang. Supaya kita boleh estimate keperluan sumber manusia di sana. So siapa yang bekerja dan belajar di sana ataupun dididik di sana akhirnya akan bekerja di kawasan sekitar. Betul. Dan boleh menjadi plan investment serta plan operation yang sangat teratur di kalangan pekilang-pekilang dan industri yang ada di sana. Dan sebenarnya bukanlah terlalu asing sebab kebanyakan pengalaman kita belajar di universiti, akhirnya kita akan bekerja ataupun berurusan dengan syarikat, institusi yang ada di sekeliling. Ini di mana-mana tempat pun. Kalau kita tengok di Oxford ataupun di Cambridge ataupun di mana-mana tempat, memang institusi-institusi tertentu, kadang-kadang badan-badan tertentu itu atau syarikat tertentu ditubuhkan berdekatan dengan universiti sebab talentnya dekat. Dan talent tu memang diperlukan, malahan the new research juga boleh dicampak ataupun boleh digunakan di sana. So I think itu elemen yang sangat sustainable daripada segi memastikan ada tu cukup tenaga pekerja
dan mempertajamkan skill ataupun sharpen the skill of the workers in future. Ya, for E&E katakan. Dalam NSIP ada 600 sampai 700 buah kilang. So banyak talent is needed untuk industrial park ni. So kalau NSIP sebagai Smart Industrial Park, dia boleh dikatakan meso level of smart city. Banyak kan manage industrial park dengan smart element ni, dia akan jadi smart city pula kat negeri Selangor ni. Okey, Dato' Sri, banyak maklumat dah di-share dengan kita di sini. Akhirnya saya mewakili NCT Alliance Berhad dan pengasasnya Dato' Sri yang mengancoy mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri kerana sudi menerima jemputan wawancara ini, dan secara ikhlasnya kita nak beri terima kasih lagi atas bimbingan dan sokongan Dato' Sri selama ini untuk membantu merealisasikan mega projek ini, iaitu NSIP, NCT Smart Industrial Park, in which that GDV dia 8 bilion ringgit. So jasa baik Dato' Sri amat dihargai, dan jasa ini disimpan dalam hati dan selalu dikenangi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih for NCT yang sudi meneruskan kecemerlangan pembangunan negeri Selangor bersama-sama. Okay. Thank you very much. Thank you.